Assalamualaikum. Dalam perspektif politik kali ini, saya minat untuk bercerita dan berbincang tentang isu manifesto. Manifesto yang kita tahu hari ini, manifesto adalah satu ikrar janji yang dibuat oleh mana-mana parti yang bertanding dalam pilihan raya. Manifesto adalah satu perkara yang nak dihidangkan kepada rakyat kalau parti yang bertanding itu menang. Dan manifesto ini juga merupakan segala macam kandungan-kandungan perkara yang ingin dilaksanakan. Jadi kalau kita tengok, bila kita bercakap pasal manifesto ini tahun 2008 dalam pilihan raya ke-12 di negeri Selangor sendiri, kerajaan pada ketika itu, kerajaan negeri yang ada hari ini melalui Pakatan Rakyat, PAS, PKR dan DAP telah mengeluarkan manifesto. Manifestonya terkandung banyak perkara mengenai kebajikan rakyat, mengenai pendidikan, sosial, agama dan sebagainya. Dan yang jadi perkara yang ingin saya kongsi ialah ada beberapa perkara yang dijanjikan dengan jelas dalam manifesto yang dicadangkan. Tapi sampai hari ini setelah genap 5 tahun memerintah, bila kerajaan negeri dibentuk oleh pada ketika itu Pakatan Pembangkang, Pakatan Rakyat ini, jadi mereka memenangi pilihan raya kerana rakyat di Selangor memberikan mandat. Setelah 5 tahun, banyak sangat kegagalan dan tidak dapat dilaksanakan manifesto-manifesto ini. Jadi dalam manifesto-manifesto ini terkandung janji-janji yang patutnya mereka laksanakan bila mereka menang dan menjadi kerajaan negeri. Ternyata ini tidak dibuat. Dia tidak buat, kalau dibuat pun sekadar melepaskan batuk di tangga, ala kadar, lebih kurang, cincai bocai, ataupun dibuat untuk tidak membiarkan rakyat bising. Jadi banyak perkara. Kalau kita yang pertama, manifesto tentang mendapat air percuma. Dalam mana-mana ceramah dan juga perjumpaan dengan rakyat, mereka menawarkan air percuma sebanyak 20 liter padu. Tapi bila kerajaan negeri telah dibentuk, air yang dijanjikan itu tidak diberikan sama rata, tidak semua. Sebenarnya dalam janjinya ialah 20 liter padu itu percuma kepada semua pengguna air di seluruh negeri Selangor. Tapi bila mereka melaksanakan, hanya dilaksanakan di kawasan-kawasan tertentu, rumah-rumah tertentu, dan ramai yang tidak dapat. Macam di beberapa kawasan yang ada di Selangor, rumah pangsa puri, tak dapat air percuma ni atas alasan yang diberikan ialah kerana itu ialah di bawah meter pukal. Pada saya selaku pemerhati dalam isu ini dan juga orang politik juga, saya melihat bahawa ini adalah pelaksanaan mekanisme saja, mekanisme. Kalau air percuma ini atas alasan meter pukal, dia boleh dibuat dalam bentuk meter individu. Kami menjalankan kajian, melihat, menyelidik, pergi berjumpa dengan Syabas, berjumpa dengan rakyat. Bila kita bertanya, Syabas cuma berikan satu perkara saja. Kalau kerajaan negeri sedia untuk bayar, kami sedia beri air percuma. Jadi mekanismenya perlu dibentuk. Pada ketika inilah kerajaan negeri patut menunjukkan yang mereka itu telus, dan saya yakin dan percaya ini susah untuk dilaksanakan kerana kerajaan negeri telah mula bimbang dengan peruntukan kewangan yang banyak. Yang mana ketika mereka membuat manifesto, dia tidak pernah memikirkan ada implikasi kewangan. Tapi hari ini mereka cuba sekat di kiri dan kanan, tengok mana yang boleh mereka potong, dan rakyat jangan tertipu dalam isu air percuma ini kerana ada tempat-tempat tertentu yang mereka berikan kupon. Kalau air percuma tidak ada boleh diberikan melalui meter, dia boleh buat rebate, berikan kupon, berikan satu kaedah yang dicipta. Tapi ternyata Menteri Besar dia tak minat nak buat ini, mereka lebih minat berpolitik. Jadi bila GPRS menyatakan banyak manifesto, janji-janji dalam manifesto tidak ditunaikan, Menteri Besar kata manifesto bukan janji. Jadi bila bukan janji, kita kata rakyat telah bangkit dan ingin saman kerajaan negeri. Menteri Besar katakan kami sedia disaman. Esko-nya pun tidak ada masalah untuk disaman katanya. Sebenarnya untuk sebagai seorang rakyat negeri Selangor, apa yang patut dibuat oleh kerajaan negeri ialah menyelesaikan masalah rakyat. Kemudian cuba untuk servis rakyat yang terbaik. Bukan berlawan dengan rakyat. Bukan berlawan dengan NGO-NGO kerdil yang macam kami ni. Akibat daripada itu, akhirnya Menteri Besar dan kerajaan negeri disaman. Dan telah difailkan saman. Mereka cuba untuk mengenepikan dengan Perintah Mahkamah, tidak berjaya. Dan saman ini telah ada sekarang dan akan didengar tidak lama lagi. Itu perkara pertama. Perkara kedua, janji-janji untuk
ibu tunggal. Ternyata jelas dalam manifesto akan diberikan bantuan berbentuk kewangan. Tapi mereka tidak laksanakan dan Exco-nya beritahu untuk ibu tunggal bukan semestinya bantuan kewangan. Tetapi diberi juga bantuan latihan, khidmat nasihat dan sebagainya. Ini agak sedikit lucu dan pada saya perkara yang tidak patut berlaku. Kerana jelas bantuan yang diberikan ialah allowance khas kepada ibu tunggal. Yang hari ini rata-ratanya lebih 30,000 orang seluruh Selangor. Akhirnya kumpulan ini pula bangkit, memfailkan saman wajah kerajaan negeri. Kemudian tiba pula kepada warga-warga emas pun tidak diberikan. Kumpulan ini pun failkan saman. Bangkit pula satu kumpulan yang menuntut janji-janji untuk diberikan RM50 kepada anak-anak mereka dalam tadika, pendidikan prasekolah. Pun tidak dibuat oleh kerajaan negeri. Kalau dibuat pun sebagai melepaskan patut ditangga, kena daftar hanya taski-taski tadika tertentu saja yang dapat. Dan setelah 5 tahun dilaksanakan, setelah kita desak baru nak buat. Dan kumpulan yang selama ini 5 tahun anak-anak mereka telah pun darjah 4/5 pun ada. Patutnya layak dan dapat. Jadi ini tidak dilaksanakan. Pun failkan saman. Yang terbaru kumpulan suri rumah. Suri rumah yang dinyatakan dalam manifesto itu layak untuk mendapat allowance khas kepada suri rumah yang memilih untuk bekerja. Memilih untuk tidak bekerja dan menjaga anak. Ini pun tidak diberikan. Jadi bila ini berlaku, suri rumah pula bangkit. Kebangkitan ini sebelum ini kita panggil sebagai silent protest ataupun silent majority. Kumpulan ini silent maksudnya mereka hanya bercakap di dalam hati atau meluahkan rasa kepada rakan-rakan. Tapi bila makin lama makin ramai gerombolan, kelompok, gelombang ini makin menjadi ramai dan tidak berpuas hati. Dan akhirnya mereka berkumpul ramai-ramai, berjumpa dengan NGO-NGO minta sokongan. Kita di GPRS, kalau perkara-perkara ini melibatkan kebajikan rakyat, melibatkan keprihatinan dan ketidakpedulian oleh kerajaan negeri, kita bangkit. Kami bersama-sama. Dan ini akan failkan juga saman pada kerajaan negeri. Yang mana kalau kita tengok sindrom saman ini sebenarnya telah dimulakan oleh PKR, PAS dan DAP dari dulu lagi. Dan hari ini mereka membentuk kerajaan negeri Selangor, mereka juga memainkan peranan seolah mereka itu pembangkang. Dan hari ini rakyat telah bangkit dan menyaman kerajaan negeri. Dan saya dipahamkan ada lagi kumpulan belia, ada lagi kumpulan orang-orang muda yang masuk ke universiti, pelajar-pelajar yang dijanjikan RM1,000. Yang itu pun tidak disempurnakan. Dia perlu pelbagai syarat. Mesti pendapatan ibu bapa bawah pada 1,500, di bawah kadar kemiskinan. Jadi ini semua sewaktu dalam manifesto dan ceramah-ceramah umum, ceramah politik menjelang pilihan raya, tidak dinyatakan. Mereka hanya menggula-gulakan rakyat, menjanjikan bulan dan bintang. Jadi akhirnya manifesto yang telah dirancang itu tidak dapat dilaksanakan. Baru-baru ini keluar pula manifesto baru. Keluar pula segala macam janji-janji manis, gula-gula, bulan dan bintang. Nak turun, nak percumakan PTPTN, pendidikan percuma, nak bagi kereta harga murah, kemudian nak bagi macam-macam allowance, nak bagi macam-macam saham, itu free, ini free. Yang semuanya akhirnya nanti hanyalah janji tinggal janji dan rakyat juga yang akhirnya menanggung kerugian kerana tidak dapat apa yang telah dijanjikan. Ini sedikit berbeza dengan apa yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Saya kena nyatakan kerana ini adalah fakta bahawa yang dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional ini hari ini ialah perkara yang mungkin tidak dijanjikan tapi dilihat bahawa ada keperluan, ada relevannya untuk dilaksanakan. Jadi kita laksanakan. Bantuan rakyat satu Malaysia, bantuan buku, bantuan lesen, kemudian persekolahan, kemudian lagi macam-macam. Segala-gala yang dibuat ini untuk mengambil kira kepentingan dan juga keperluan asas rakyat seluruh Malaysia tanpa mengambil kira mereka itu daripada parti mana, kaum apa, bangsa apa, tinggal di mana. Tapi di negeri Selangor ni dia pelik sikit. Bila nak laksanakan kepada orang tua, dia dipilih. Mesti jadi ahli parti tertentu, mesti sokongan daripada PKR, mesti. Jadi ini perkara yang kita lihat bahawa ada banyak kekangan yang dimasukkan, yang dibuat dan dipilih-pilih pula mereka yang patut menerima bantuan, mereka yang patut menerima allowance dan sebagainya. Jadi inilah kekecewaan rakyat. Dan dalam manifesto ini saya lihat manifesto yang dibawa baru-baru ini oleh Pakatan adalah recycle ataupun sekadar dia ni macam kereta recon lah. Dia cuba nak dijadikan benda baru di recon, tapi sebenarnya perkara itu tidak dibuat kajian
secara teliti dan tidak boleh dilaksanakan secara realistik kerana banyak kesan dan implikasi. Contohnya harga kereta kalau diturunkan mendadak dengan murah, apa jadi pada mereka meminjam bank sekarang? Dengan kereta yang ada, kereta mereka akan jadi tidak ada nilai. Kemudian bagaimana pula dengan kendaraan baru penjual-penjual kereta terpakai dan lain-lain lagi. Benda ini saya lihat sebagai semata-mata untuk menghadapi pilihan raya ke-13. Jadi saranan dan pesanan saya, eloklah dilihat dulu manifesto lama tahun 2008 yang dijanjikan dalam pilihan raya ke-12. Adakah telah dilaksanakan? Dan kami di GPRS sebagai sebuah NGO, kita sedia bila masa untuk berjumpa berdebat. Untuk berjumpa, barangkali kita boleh buat satu wacana. Kita nak tengok kerajaan negeri bentangkan dengan fakta. Cerita pada kami, mana-mana manifesto yang telah dijanjikan dalam manifesto lepas yang telah dilaksanakan. Dan tunjukkan kejayaan dan bukti. Kita tak nak sekadar omongan-omongan kosong. Kita tahu parti PKR, PAS dan DAP ni ramai penceramah yang hebat. Tapi bukan kita nak dengar ceramah. Bukan kita nak seorang orator yang boleh bercakap tanpa bukti. Yang kami nak ialah tunjukkan bukti, tunjukkan pelaksanaan, tunjukkan janji itu telah ditunaikan. Ini semua adalah janji tidak tertunai dan akhirnya nanti manifesto itu jadi tidak guna lagi dan patut dibakar sampahkan. Dan kesimpulannya, rakyat di negeri Selangor, malah seluruh Malaysia, perlu lebih berhati-hati. Di negeri-negeri lain perlu berhati-hati dengan manifesto yang telah dikeluarkan untuk negeri ataupun untuk negara kita dalam pilihan raya ke-13 kerana contoh buktinya telah ada. Jadikan negeri Selangor ini sebagai teladan, sebagai sempadan kepada kita dalam memilih nanti, kerana apa juga yang dibuat pada ketika ini itu tidak langsung mengambil kira tentang kebajikan rakyat, tetapi lebih kepada seremonial, lebih kepada berbentuk satu event-event function yang diwar-warkan melalui media tetapi isinya kosong. Komponen dan pengisian itu tidak dilaksanakan. Dan manifesto adalah satu janji yang perlu ditunaikan oleh parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya dan perlu diambil, dilaksanakan oleh kerajaan negeri yang mana partinya telah menang dalam pilihan raya. Kalau gagal dilaksanakan, kalau tidak boleh dilaksanakan, maknanya itu bukan manifesto, itu bukan janji. Lebih baik tidak berjanji dengan rakyat. Dalam hal ini, fikir-fikirkan dan rakyat perlu membuat satu penilaian yang realistik, membuat satu analisa yang jelas sebelum kita memilih kerajaan dan membentuk kerajaan, parti mana yang patut mentadbir. Dan jelas dalam manifesto yang lepas, semuanya adalah perkara yang tidak dapat dilaksanakan, hanya sekadar retorik, janji kosong, janji pilihan raya, cakap-cakap politik, janji bulan dan bintang. Jadi itulah kesimpulan saya tentang manifesto. Mudah-mudahan kita boleh tengok, semak, dapatkan maklumat lebih lanjut di dalam internet melalui arkib-arkib tentang apa saja yang ingin dijanjikan, telah dijanjikan, setakat mana pencapaiannya. Jadi itu adalah benchmarking kita dalam memilih parti dalam pilihan raya ke-13 nanti.